Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang kepada Kak Tuan dan pihak Puan ke majlis suruh kita pada hari ini. Sebelum kita mulakan, diminta agar pihak Tuan untuk berada dalam keadaan yang selesa agar majlis kita akan berjalan keadaan tenang dan gaduh dan sebagainya, insya-Allah. Okey, marilah kita mulakan majlis kita pada hari ini dengan umul kitab Al-Fatihah. Amin, amin, amin. Okey, nama saya Wan Nur Aina binti Wan Muhammad Zain. Saya merupakan seorang pegawai sulung Wilayah Selangor, alhamdulillah, dan saya telah bergraduate Universiti Sains Islam Malaysia pada tahun 2000. Okey, sebelum kita meneruskan perbincangan kita dengan lebih lanjut, persilakan pihak tuan dan puan untuk memperkenalkan diri. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Encik Muhammad Sepian bin Suhaimi. Berasal dari Kajang, Selangor. Saya berumur 34 tahun. Dan saya bekerja sebagai pengarah urusan di sebuah syarikat komunikasi di Selangor. Saya adalah plaintiff yang menuntut ganti rugi dalam pembatalan pertunangan antara saya dan Cik Elvina. Okey, saya akan panggil Cik Sufian. Ya. Silakan puan. Saya Cik Elvina binti Ahmad Lui. Saya pihak defender dalam kes ni. Saya tinggal dekat Shah Alam, Selangor. Saya bekerja sebagai pegawai bank. Okey, Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, saya akan menerangkan serba sedikit mengenai majlis suruh agar pihak tuan dan pihak puan faham apa itu. Okey, silakan. Okay. Majlis suluh merupakan satu majlis yang mana sesi perbincangan kita pada hari ini akan akan berada dalam keadaan kerahsiaan yang mana apa semua maklumat yang diberikan akan tamat di sini saja tanpa ada orang yang selain daripada kita, insya-Allah. Majlis suluh ini juga akan membantu pihak tuan dan pihak puan agar selesaikan masalah sebelum tanpa perlu untuk pergi kepada mahkamah, yang mana apabila pergi ke mahkamah, proses di mahkamah itu akan berlanjut dalam 2-3 tahun yang mana makan masa lah. Seterusnya saya akan menerangkan beberapa peraturan majlis dulu. Kita mempunyai soalan, apa soalan yang dipersilakan untuk. Oh, maknanya kalau kita dah selesai kat sini, kita tak perlu masuk dalam perbicaraan di kamar hakim ya? Kalau majlis kita selesai pada hari ini, majlis suluh ini, kita tidak perlu pada pergi ke mahkamah yang mana akan memakan masa. Okey. Puan? Tak ada apa-apa. Okey, peraturan kita pada hari ini. Okay, yang pertama adalah apabila pihak tuan, pihak puan cakap, kita pada mengikut kan. Di mana apabila pihak tuan bercakap, pihak Elvina perlu bersabar dan mendengar penjelasan daripada pihak Puan Cik Sofian. Okay, apabila Cik Elvina pula bercakap, pihak Cik Sofian perlu mendengar dan memberi peluang kepada Cik Elvina untuk bercakap. Seterusnya adalah percakapan masa bercakap itu keadaan tenang, tidak marah, tidak emosi dan sebagainya agar tidak berlaku perselisihan. Dan apabila bercakap itu perlu kepada orang pegawai suluh adalah saya lah. Tidak perlu pada antara dua gaduh dan sebagainya. Okay. Dengan itu pihak tuan boleh berjanji untuk mematuhi
Saya tak ada masalah. Saya okey. Puan? Saya pun sama, tak ada masalah. Okey. Kita mulakan perbincangan kita pada hari ini. Okay, boleh? Apakah yang dituduh oleh Cik Sufian? Okey. Saya menuntut ganti rugi pertunangan ini selepas saya merujuk kepada Seksyen 15 lah berkaitan dengan ganti rugi pertunangan. Dan di sini saya ada 3 senarai yang saya ingin menuntut daripada Cik Elvina, bekas tunang saya ni lah. Okey, jadi pertamanya saya menuntut supaya wang tunai berjumlah RM20,000 yang saya dah transfer ke akaun Cik Elvina ini diserahkan balik kepada saya. Dan kedua, saya mohon supaya dipulangkan kembali bayaran untuk 2 persalinan pakaian bagi tujuan kahwinan yang telah saya bayar sebelum ni. Dan ketiga, saya memohon supaya segala perbelanjaan yang telah saya berikan kepada Cik Elvina untuk pembayaran tempahan makanan, catering, tempahan khemah dan set perabot bilik tidur. Saya harap ianya dapat dipulangkan kembali kepada saya. Itu saja. Saya ingin bertanya kepada Puan, pihak Puan, adakah benar apa yang dinyatakan oleh pihak Cik Sufian sebentar tadi? Ya, benar. Apa yang diceritakan tadi betul. Adakah pihak Puan bersetuju dengan tuntutan yang Tak, saya tak bersetuju dengan segala apa yang dia nak tuntut dengan saya. Kenapa? Sebab dalam perkara ni, dalam kes ni, pihak yang sedang tak naya ni adalah saya. Kenapa pula awak tak nanya? Semua tu duit saya. Awak guna duit saya, okey? pihak Saya, sabar? saya ada alasan itu untuk putuskan pertunangan ni. Bukan saya saja. Alasan yang pertama, saya nak putuskan pertunangan ni sebab saya ternampak dia dengan perempuan lain dalam sebuah kereta. Okey, tu yang alasan pertama. Alasan kedua, ada satu nombor yang saya tak kenal hantar SMS dekat saya, beritahu saya pasal hubungan dia dengan perempuan tu. Jadi maknanya dah 2 kali lah dia jumpa perempuan tu. Yang nampak lah, yang tak nampak tak tahu lagi. Jadi saya memang ada alasan kukuh lah untuk putuskan pertunangan ni, dan dalam kes ni saya yang tak naya. Okey, dalam kes ni Cik Elvina merasakan bahawa Cik Elvina yang teraniaya. Ya, betul. Untuk hal ini, saya tak nak bahas banyak-banyak sebab yang penting perkara tu itu di luar pengetahuan saya. Dan yang penting yang memutuskan pertunangan ni adalah Cik Elvina sendiri. Sedangkan saya telah nekat untuk berkahwin dengan dia. Jadi saya tak nak bercerita pasal kisah saya naik dengan perempuan mana-mana ke, sebab benda tu saya rasa saya dah jelaskan sebelum ni. Okey? Jadi saya nak kita fokus kepada tuntutan saya pada hari ni lah. Okey. Boleh. Okey, oleh sebab itu kita teruskan ke pertama yang telah Encik Sufian tuntut adalah yang pertama adalah RM20,000 untuk persiapan perkahwinan. Benar ya? Ya, benar. RM20,000. Persiapan. Okey. Encik Elvina, adakah Encik Elvina akan menyerahkan kembali RM20,000 tersebut kepada Encik Sufian? Tak, saya tak akan serahkan apa-apa dekat dia. Awak sedar Kembali. duit saya? Itu duit saya. Dan saya serahkan kepada awak untuk perkahwinan kita, persediaan perkahwinan. Sekarang ni perkahwinan kita dah batal, cancel. Awak yang cancelkan. Awak nak buat apa dengan duit saya? Memanglah, tapi duit tu sebagai ganti rugi kat saya lah. Macam mana pula boleh jadi ganti rugi? Memanglah saya yang putuskan. Tapi dalam sekarang ni awak yang buat hal. Saya. Saya. Apa buktinya? Awak perlu buktikan dulu.
Cik Sofian. Kan saya dah cakap Elvina. tadi. Ada bukti. Okey, dan kita ada janji sebentar tadi untuk memberi percakapan, memberi peluang kepada satu pihak untuk bercakap terlebih dahulu. Okey, dipersilakan Cik Elvina untuk menjelaskan. Seperti yang saya cakap tadi lah. Saya takkan bagi apa-apa kat dia. Okey, Mana pula? Itu duit Kalau Cik saya. Elvina tidak ingin memberikan 20,000 itu kepada Cik Sofian, kenapa? Tak nak. Okey, sekarang saya tawarkan 3/4 daripada 20,000 tu awak serahkan balik pada saya. Sebab kita punya majlis dah tak jadi. Awak nak buat apa dengan duit saya? 3/4. Ya. Tak nak. 3/4 tu macam lebih pada awak. Yelah sebab duit saya. Awak sedar tak itu duit saya. Untuk Memang. majlis Kan. kita. Kita bersabar. Okey, kita datang ke majlis suruh kita pada hari ini adalah untuk menyelesaikan masalah. Okey, insya-Allah. Okey, Cik Sofian telah mengemukakan pendapat beliau bahawa 3/4 daripada 20K yang telah diberikan perlu diberikan. Adakah Cik Sofian bersetuju? Tak, saya tak setuju. Okey, kalau dalam hal ni macam lebih pada dia. Okey, saya tawar juga. Saya boleh bagi. Cuma saya boleh bagi separuh. 1/2. Kiranya separuh-separuh lah 20,000 tu. 10,000 saya, 10,000 dia. Tak, saya tak setuju. Okey, tak setuju. Okey. Boleh Eh, Cik saya Elvina? nak tawar ni pun dah kira okey tau. Tak, itu duit saya. Awak kena sedar. Apa yang awak nak buat dengan duit saya? Awak nak kahwin dengan lelaki lain ke? Dengan duit saya? Hello. Sekarangnya awak yang buat hal. Kenapa saya pula nak kahwin dengan lelaki lain? Agar pihak puan, pihak tuan untuk bersabar. Okey. Encik Elvina menyatakan bahawa dia ingin menyerahkan 1/2 daripada 20K tersebut. Adakah Encik bersetuju? Tidak, saya tak bersetuju sama sekali. Saya nak 3/4 daripada jumlah tersebut. Tapi saya boleh ringankan untuk dalam masa 1 tahun. Maknanya Encik Elvina tak perlu rushing untuk bayar. Tapi saya nak pastikan ada pembayaran tersebut dalam masa 1 tahun. Jika tak ada, saya akan bawa balik benda ni ke mahkamah. Okey, apa pendapat Encik Elvina? Adakah bersetuju 3/4 dipulangkan dalam masa setahun? Setahun 3/4. Ya. Atau awak dah guna duit tu untuk beli benda perkara lain ke? Tak adalah, ada lagi. Masih ada lagi tapi tak adalah sampai 3/4. Okeylah, tak apalah. Okeylah. Okey. Okey, dalam masa setahun. Okey. Okey. Kan senang macam tu. Kan? Dalam masa setahun ya? Ya. Jika tiada apa-apa tindakan, saya akan bawa balik perkara ni ke dalam mahkamah. Dan saya akan nuntut dikenakan denda atau apa-apa sajalah. Dan kepada Encik Elvina, Encik Sofian bersetuju ya? Ya. Okey. Kita telah selesai pertama yang mana 20K untuk persiapan perkahwinan 4/4 akan digunakan kepada Encik Sofian dan 2/4 yang diberi. Selebihnya saya halalkan je lah pada dia. Okay, Alhamdulillah. Punyai hati yang mulia. Alhamdulillah. Okey, kita teruskan tertulis tempahan bayaran persandingan. Boleh saya tahu tempahan bayaran persandingan ini adalah berapa jumlah secara umum ni untuk tempahan persandingan ini, Encik Sofian? Oh, untuk tempahan dua persalinan pakaian pengantin tu, saya telah membayar sebanyak 11,000 untuk dua-dua pakaian lah, untuk saya dan dia sekali. Jadi kat sini saya menuntut supaya disebabkan dia yang membatalkan pertunangan kami dan menyebabkan perkahwinan kita tak jadi, saya nak dia menanggung kerugian tersebut. Okey. Apa pendapat Encik Elvina? Adakah Encik Elvina tak menanggung pembayaran kurang Encik Sofian tadi 11? Encik Elvina yang memutuskan. Okey, dalam hal baju pengantin ni, baju ni,
saya cadang lah. Saya cadang baju tu masing-masing bayar lah. Faham? Baju saya bayar, baju dia pun dia bayar. Sebab buat apa saya nak bayar baju dia kan, dan dia pun buat apa nak bayar baju saya. Saya boleh bayar sendiri. Okey, itu adalah pendapat Encik Elvina. Adakah Encik Sufian bersetuju dengan pendapat yang dikemukakan oleh Encik Elvina? Bahawa Memandangkan perkara ni, saya pun kalau Cik Elvina dah tak ada saya dah terangkan segalanya. Jadi tak apalah. Kalau dah tak jadi nak buat macam mana? Jadi saya akan tanggung lah pakaian saya sendiri. Dan sepatutnya dia yang akan menanggung sebab dia yang memutuskan cancelkan kahwinan kita orang. Tapi tak apalah, macam ni. Cik Elvina boleh kembalikan sebab saya dah bayar dulu kan dengan duit saya. Dan baju Cik Elvina pun lagi mahal daripada saya. Jadi bayaran untuk baju Cik Elvina tu Cik Elvina kembalikan kepada saya. Maknanya untuk baju Cik Elvina sahaja yang Cik Elvina tanggung, baju saya tanggung. Okeylah macam tu lah. setuju ya? Encik Elvina perlu mengembalikan bayaran baju persandingan Encik Elvina yang lebih kurang berapa sikit tersebut kepada Encik Sufian. Setuju ya Encik Elvina? Ya, saya setuju. Okay. Keputusan kedua kita berjaya diselesaikan pada hari ini, yang mana bayaran persandingan lebih kurang sebelah sikit tadi. Encik Sufian untuk perhatian Encik tuan dan puan. Okey, kita akan teruskan kepada tuntutan kita yang ketiga, iaitu tuntutan mengenai bayaran khemah, perabot, bilik dan makanan catering. Okey. Apa pendapat Encik Sufian mengenai untuk tuntutan saya yang terakhir ni, saya nak bertanya kepada Cik Elvina lah. Untuk ni mesti dah bayar deposit kan? Cik Elvina. Awak dah bayar deposit kan? Yes. Deposit. Jadi saya untuk keseluruhan khemah, catering tu saya dah serahkan duit yang banyak untuk selesaikan segala-galanya. Jadi untuk deposit tu saya kira halal. Tapi yang selebihnya yang belum dibayar lagi dengan catering, dengan khemah tu awak kembalikan balik pada saya. Dan set perabot bilik tidur tu, saya nak balik duit set perabot tu. Sebab saya pun, kita pun dah tak tidur sebilik nanti kan. okey. Apa pendapat Encik Elvina mengenai pendapat Encik Sufian? Sekarang ni saya pun guna duit juga untuk baiki rumah untuk perkahwinan. Jadi saya tak nak kembalikan. Kenapa Duit tu. pula? Yelah, saya dah guna duit untuk baiki rumah. Sebab kalau tak kahwin saya tak baiki pun rumah tu. Jadi hal ni saya tak nak kembalikan duit Apa tu. yang awak tak nak kembalikan kat sini? Oh, set perabot tadi Macam ni lah. Saya cakapkan, Balikan tu. Adakah bahagian set perabot bilik tidur ataupun bahagian bayaran khemah ataupun duit makanan ni? Sorry. Apa tadi? Okey, bahagian mana yang Cik Elvina katakan sebentar tadi, yang mana Cik Elvina tak nak kembalikan duit tu? Adakah duit daripada set perabot ataupun bayaran khemah? Ya. Duit tu. Duit tu lah. Macam ni lah. Kalau awak pun tak nak guna set perabot tu, awak nak pulang kat saya. Saya pun dah banyak dah perabot kat rumah ni. Jadi saya syorkan awak jual lah. Sebanyak mana yang boleh jual, tapi tak payahlah terlalu murah kan. Awak jual dengan harga mungkin 4/5 daripada harga asal ke. Lepas tu tak kisahlah awak nak jual dalam mudah ke apa ke. Yang penting saya tak nak pun set perabot tu sebab tak ada tempat dah kat rumah saya tu. Nak letak set perabot tu kalau awak nak pulangkan balik. Awak jual lah kat mana-mana pun, baki duit tu, hasil jual tu awak bagi kat saya balik. Okey macam tu.
adakah Encik Elvina akan menjual perabot tersebut? Kejap, saya nak tanya. Pasal deposit tu, Ya. semua tu awak tanggung kan? Macam mana? Yang deposit yang saya dah bayar tu? Okey, Yang untuk dah dibayar. deposit tu kan saya dah serahkan duit kat awak. Dan deposit tu memang dah bayar untuk tempahan kan? Ya, Jadi saya tak perlu bayar balik. okey, saya halalkan apa yang deposit awak dah bayar tu. Tapi selebihnya duit selain daripada deposit tu awak pulangkan balik kat saya. Oh, okey. Oh, duit lebih lah. Still ada duit lebih. Okey. Okey, faham. Okey. Bahagian perabot, adakah Encik Bahagian Elvina perabot, kenapa awak tak ambil balik je? Boleh letak kat rumah. Tak, sorry. Rumah saya dah penuh. Janganlah. Rumah saya dah ada dah perabot. jualnya sebab Encik Kalau awak tak nak jual pun awak nak guna untuk bilik kan dah awak dah beli. Yang kita dah beli itu kan. Dah masuk dalam rumah dah pun. Kalau awak rasa nak guna je lah. Tapi duit awak bawa balik lah duit kat saya. Tapi kalau awak tak nak juga, awak jual lah. Yang penting saya nak balik duit tu. Oh, Boleh? saya pun tak nak juga perabot tu sebab tu kan perabot pilihan kita. Jadi saya tak nak ingat apa-apa. Saya jual balik lah perabot tu. Okey, Okey. serah pada awak. perabot tersebut, Saya akan jual, lepas tu duit tu saya akan bagi balik dekat awak. Okey, deal. Okey. menjual perabot dan akan menyerahkan duit kepada Encik Sufian, dan bahagian bayaran khemah Encik Sufian menghalalkannya, bahagian duit deposit bayaran khemah, bayar catering, betul ya? Ya. Dan ibu selesailah tuntutan kita yang ketiga, yang mana tuntutan mengenai bayaran khemah, perabot dan makanan catering. Mana perabot Encik Elvina akan menjual dan menyerahkan duit jualan perabot Encik Sufian, dan bahagian bayaran khemah dan maka berakhirlah perbincangan tiga tuntutan yang dituntut oleh Encik Sufian pada hari ini. Sekejap ya Cik Wan Raina. Saya dengan ini saya mengalu-alukan lah sekiranya Cik Elvina mahu bersama saya kembali dan kita teruskan perkahwinan kita, dan saya akan lupakan segala tuntutan saya. Tapi tu terserah pada Cik Elvina lah. Okey, pendapat Encik Elvina, adakah Encik Elvina akan kembali kepada Encik Sufian? Jika Encik Elvina kembali kepada Encik Sufian, maka tuntutan yang telah dituntut oleh Encik Sufian sebentar tadi maka beban kepada Encik Elvina akan dikurangkan. Pendapat Encik Elvina tetap lakukan Encik Elvina dan Nak kembali. Boleh Tak apa, jawab? awak tak payah jawab masa ni. Saya bagi awak masa kurang daripada sebulan lah. Sebab kahwinan kita sebulan lagi. Kalau awak cancel, kalau awak nak teruskan dalam masa sebulan ni, awak boleh bagi tahulah. Kalau awak tak nak, kita cancel je lah. Dan saya teruskan dengan tuntutan saya. Kalau saya Kenapa awak teruskan terserah? dengan awak, boleh jamin ke awak takkan kurang? Tak apa, awak tak Perkara ni takkan kurang. It's okay, awak tak payah bagi jawapan masa ni. Kalau awak rasa dalam masa sebulan ni sebelum kahwinan kita ni boleh terus, saya okey je. Okay, Encik Elvina tanya kepada Encik Sufian seperti tadi, yang mana adakah jaminan akan diberikan jika dia ingin meneruskan perkahwinan ini, adakah Encik Sufian tidak akan berlaku curang? Oh, saya tak ada jawapan untuk tu sebab kita tahu lelaki ni dibenarkan poligami 4 orang kan. Jadi saya tak dapat nak jawab lah macam tu. Tapi saya bagi peluang lah untuk Cik Elvina. Kalau dia nak teruskan dengan kahwinan kami dalam masa sebulan ni, boleh bagi jawapan kat saya, tak ada masalah. Okey, Cik Elvina, adakah Tak apa, it's okay. Tak payah jawapan masa ni pun tak apa. Okey, tak apalah. Saya fikir dulu. Saya fikir-fikir dulu. Lambat lagi kan? Bulan kan? Okay. Okay.
dengan saya menyarankanlah kepada Encik Elvina untuk meneruskan hubungan ini agar dan insyaAllah segala Allah ada apa orang kata naik dia kan. Mungkin ada salah faham semasa Encik Elvina, mungkin orang ketiga itu ingin merobohkan pertemanan dan sebagainya. Itulah agar Encik Elvina untuk fikirkan tiba. Ya. Okay. Ada ingin mengatakan apa-apa lagi? Tak ada dah. Tak ada. Tak ada. Saya pun tak ada. Tak ada ya? Okay, selesai. Alhamdulillah, dengan berakhirnya soalan-soalan yang telah dikemukakan sebentar tadi, maka berakhirlah majlis suluh kita pada hari ini yang mana telah menyelesaikan. Pertama adalah mengenai 20 tim bayaran persani. Kita adalah bayaran khemah, perabot. Dan Encik Sufian juga ingin menawarkan untuk meneruskan perhubungan. Jika Encik Elvina dapat memikirkan yang terbaik, keputusan yang terbaik untuk Encik Elvina, kurang kebebaan hubungan dengan insyaAllah semoga Allah merahmati Encik Sufian dan Encik Elvina. Berakhirlah majlis kita untuk majlis kita dengan tasbih farah dan surah. Okay, terima kasih Cik Wan Raina. Kita jumpa lagi. Semoga kita tidak berjumpa lagi lah selepas ni. Terima kasih Puan Aina.